Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sambung slide-slide yang berbaki. Pembinaan Kaabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan binaan dasar-dasar Baitullah itu sampai keduanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ni sebagaimana yang saya kita sebut tadi bahawa Kaabah itu telah ada foundation dia, dan kemudian Nabi Ibrahim meninggikan dan menjadikan dia binaan, dan yang mana binaan tersebut dia punya ukuran dia adalah sama sampai hari ini, tak lebih tak kurang, termasuk dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ialah sebahagian daripada Kaabah. Apa yang menarik daripada ayat ni, ada perkataan Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan, terimalah daripada kami amalan kami. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini berdoa untuk Allah terima amalan mereka membina Kaabah. Sehingga kan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahawa sebahagian salaf mengatakan, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni berdoa untuk Allah terima amalan dia, sedangkan mereka itu membina Kaabah, membina Baitullah, rumah Allah. Jadi apalah kita, amalan-amalan yang kita buat ni tak adalah sampai membina Baitullah tu, tapi sebab tu kita kena minta untuk Allah terima amalan kita. Untuk kita terima amalan kita, kita kena takut Allah tak terima amalan kita. Kita kena takut. Sejarah Mekah, kawasan yang tidak berpenghuni, saya dah sebut ni, laluan rombongan pedagang. Mungkin ketika mana mereka melalui Mekah tu, mereka tengok ada burung, antara adanya sumber air di suatu tempat, adanya kawanan burung yang berada so, mereka tengok adanya burung, lalu mereka pun turun tengok ada sumber bekalan air, lalu ajar benarkan suku Jurhum ini untuk tinggal di Mekah. Dan kemudiannya Nabi Ismail juga dijodohkan dengan Jurhum yang dikuasai kaum Jurhum, yang mana Mekah ni dikuasai oleh mereka. Suku Khuza'ah dari Yaman kuasai Mekah dengan menewaskan kaum Jurhum. Lepas tu berlaku pertempuran di antara Khuza'ah. Dia ada nama tempat di Marwah tu, bukit sebelah Marwah tu nama dia Bukit Qu'ayqi'an. Bukit nama pun susah nak sebut, Qu'ayqi'an. Di kawasan tersebut lah di antara tempat yang mana berlakunya pertempuran tersebut. Kemudian Qusay bin Kilab menyatukan suku Arab menjadi satu bangsa Quraisy yang disegani. Qusay bin Kilab ni datuk Nabi yang keempat, Muhammad bin Abdullah, bapa dia, bin Abdul Muttalib, itu datuk yang pertama. Bin Hashim, datuk yang kedua. Bin Abdul Manaf, datuk yang ketiga. Bin Qusay, datuk yang keempat. Qusay bin Kilab bin Murrah. Nabi SAW ni dia dengan Abu Bakar As-Siddiq ni, dia sebenarnya bertemu salasilah dia pada Murrah. Qusay bin Kilab bin Murrah.
Murrah ni pun datuk pada Abu Bakar juga. Abdullah ibn Osman, Abu Bakar As-Siddiq. So mereka ni sebenarnya bersaudara dari jalur yang sama juga. Jadi Qusay bin Kilab ni adalah orang yang menyatukan Quraisy dan menguasai Mekah. Sehinggalah Rasulullah dilahirkan semasa kegemilangan Quraisy di bawah pimpinan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni siapa? Abdul Muttalib ni datuk Nabi yang pertama. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Maksudnya Abdul Muttalib ni cucu, cicit, selepas cicit lah, cicit anak Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah menambah penguasa ke atas Makkah pada Ramadan 8 Hijrah. Maksudnya pembukaan kota Makkah, Fathu Makkah. Selepas daripada Quraisy telah menguasai, kemudian Nabi datang diutus sebagai Rasul, kemudian dia diusir pergi ke Madinah, kemudian mengumpul kekuatan ke Mekah dan membuka semula Mekah sebagai kawasan yang bebas daripada syirik. Okey, adab-adab di Mekah. Perjalanan haji adalah ibadah. Yang ini mana tanah wa atimul hajj wal umrata lillah. Susah tu, yang ni pun susah. Lillah dan sempurnakanlah haji dan umrah lillah. Kerana Allah. Susah, memang susah. Memang kena latih. Bersabar dan redha. Sabar dan redha ni dia terlalu subjektif. Tetapi kalau masalah yang berkaitan dengan benda yang boleh diselesaikan, kena selesaikan. Maksud sabar dan redha ni benda yang berlaku di luar keadaan kita, di luar kemampuan kita untuk nak menyelesaikannya. Kematian, kehilangan barang, kan, kecederaan, dirempuk, disiku, ada yang bengkak mata, ada je biasa je. Lagi-lagi abang-abang yang nak try pucuk Hajarul Aswad musim haji, orang power. Memang ada je, biasa je abang-abang yang ada lebam-lebam, bengkak, kemudian balik dah tak boleh nak berjalan. Kebergamannya Allah sebagai tetap. Yang ni pun kita kena sedar. Kita tak kena ada rasa tak ada perbezaan antara kita dengan orang lain. Kita mungkin bayar mahal, so kadang-kadang kita rasa kita perlu dilayan lebih pada orang lain. Kita ada gah kita sendiri. Masuk masjid pun lain, jumpa orang cara makan lain. Tak boleh. Semua tetamu yang sama, tetamu yang sama. Qanaah dan syukur menunjukkan akhlak yang mulia. Tolong orang, jangan siku orang, bagi orang buat dulu. Kita kan, kita perasan tak? Kalau Jumaat kan, ada soh depan kosong, kadang-kadang tu bertolak-tolak kan. Awak pergi depan. Kita suruh orang pergi depan. Tapi kalau orang pergi makanan, naik lift, tak ada, silakan masuk, kita masuk dulu. Terbalik. Sebenarnya berkaitan dengan ibadah yang tak ada ithar, dia panggil, tak boleh kita melebihkan orang lain. Maksudnya kalau soft tu kosong, kita kena berebut, bukannya tolak. Kita kena berebut. Dia kata kalaulah siapa-siapa tahu tentang fadilat soft depan, dia akan undi untuk nak dapat soft tersebut. Tapi kita terbalik, naik lift, ni bawa kereta, kalau dia saja potong lain lah. Ni tak bagi time solat, silalah tak kena. Jadi akhlak yang mulia ni, contoh kita beratur di Mekah ni ramai
catering tu, buffet tu, kita dahulukan orang yang lebih berumur, kita dahulukan orang yang lebih memerlukan, ada anak ke dan sebagainya. Adab-adab perbanyak. Yang ini nampak biasa tuan-tuan, yang ini nampak biasa, tetapi pergilah kat sana nanti barulah tahu tak biasa. Kita boleh biasa je nampak orang isap rokok kat Arafah, orang lain berdoa dia isap rokok. Tu dia panggil haji. Yang kita tahu dia tawat ifrat kiran. Tak, dia ada lagi satu, haji Marlboro. Bahagi kadang-kadang haji dam, melepak kedai kopi, melepak makan, haji dam. 5 sebenarnya haji Marlboro tambah Marlboro kan haji dam. Apa kan? Biarlah pergi Mekah ibadah, tawaf, baca Quran, tikar doa. Ada satu hadis, walam yarfus walam yafsuk raja'an ka yaumin waladathu ummu. Siapa yang tunai haji, dia tidak cakap kotor, kasar, dia tidak buat kejahatan, kerosakan, dia balik dalam keadaan seolah baru balik. Tu, kemudian kita tanya fasik kat situ, siapa yang tak buat fasik, buat jahat, rokok masuk tak rokok? Semua orang takut nak masukkan rokok dalam rokok. Saya ada satu orang pakcik ni, dia pergi umrah, kemudian dia bangun subuh dia pergi subuh, dia nak tawaf, dalam ada kotak rokok yang nak keluarkan, ada kotak rokok penuh. Baik buat dia Malaysia, kotak rokok. Dia pergi jalan, kemudian sebelum masuk masjid, ada rokok, nak pergi tawaf ni, mana ni penuh lagi rokok ni. Dia nak buat apa, aku nak buat apa ni, sayang macam mana ni. Dia bulatkan tekad, dia ambil, dia buang. Dia kata, ya Allah, mudah-mudahan ini adalah kali terakhir aku pegang rokok. Dia masuk, salat, dia tawaf, dia keluar, dia berhenti rokok sampai sekarang. Alhamdulillah. Ada satu lagi pakcik, dia dah 15 tahun, kawan 15 tahun berhenti rokok, mula rokok balik kat Mekah. Macam-macam kan, macam-macam, sangat aneh. InsyaAllah boleh berhenti, tak ada masalah, kena ada azam. Tolong menolong dan kerjasama, yang ini memang tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan pergi duduk di masyair ni, di Arafah ini, kalau tak ada kerjasama, tak ada tolong, tak ada tu sombong tabur tu, bertengkar, sakit orang, haji ni, saya khabar angin ni, kalau tak ada ni, kalau kita tu time puncak ni, kalau ni memang kita tak tanam dalam diri kita, tak ada apa. Betul, memang tak ada apa, memang tak ada apa. Saya bagi satu situasi, real situasi, apa yang tuan-tuan akan fikir, nak buat kalau kena kejadian itu. Di Mina ni, kalau muassasah ni, kepala, kaki, kaki. Kemudian ada satu orang pakcik ni, dah meninggal dulu, di sebilik yang saya. Pakcik ni di Mina, dia dah tua, jalan susah, selalu nak buang air. Kebetulan dia duduk di tengah kemah, di tengah kemah, kepala kaki tengah malam, semua orang tengah tidur. Dia kata, macam mana aku nak pergi tandas ni? Dia cerita balik lah, mana aku nak pergi tandas ni?
So apa dia buat? Dia nak kencing. Dia buat apa? Cuba teka dia buat apa? Cuba teka. Dia buat apa? Dia kencing lah. Kan dia nak kencing. Dia kencing kat situ. Tengah-tengah. Dia tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh tahan. Dia kata memang tak boleh. Bukan nak kencing. Tak boleh. Tak boleh tahan. Siapa ada kencing manis? Kan? Kalau nak kencing tu, lala tu nak kencing kan? Cuba tahan. Membesel lah. Dia kata, senyap ni bang. Kencing dengan seluar. Macam tu kan. Senyap. Senyap. Berak dengan seluar. Kencing. Dia kencing. Kemah ni. Kaki kepala dia kencing. Nak buat apa? Nak marah? Dah kencing. Saya tinggalkan situasi itu pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa? Adab-adab di Mekah. Tak boleh, saya pun tak boleh tak boleh nak cakap kena buat apa. Tak tahu, saya pun tak tahu. Saya nak buat apa. Kita nak buat apa? Kita nak marah, tak nak buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Nak maki hamun, nak melawak, nak gelak, nak apa, tak boleh. Dah kencing dah. Dah already done. Dah selesai dah. Dah membesek dah. So adab-adab di Mekah tu saya tinggalkan tuan-tuan dengan situasi tadi. Bumi kelahiran Rasulullah. Mekah ni bumi kelahiran Rasulullah. 100,000 kali ganda. Banyak tempat mustajab doa. Mekah terpelihara daripada wabak taun dan fitnah dajjal. Tempat mulia, selamat dan aman. Nak cerita aman dia, bukan manusia je aman. Tumbuh-tumbuhan pun aman. Binatang pun aman. Nak cerita dia aman, binatang pun tak boleh diburu, tumbuh-tumbuhan pun tak boleh dicabut. Nak cerita amannya Mekah. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk dia berasa aman. Nak cerita aman dia tu sampai tahap tu. Limpahan rahmat yang berterusan di tanah haram setiap hari, kerana setiap hari orang beribadah. Tiada waktu ditegah untuk mengerjakan solat sunat. Yang ni dalam mazhab Syafi'i, tak ada solat sunat yang ditegah langsung. Nak solat apa pun, lepas asar, lepas subuh, tak ada lah waktu larangan. Tetapi tuan-tuan, biasalah di tempat yang ada mazhab yang pelbagai, so janganlah terkejut kalau orang tegur. Ada orang Arab tegur. Biasa je, kadang-kadang ada orang Arab akan tegur, tak boleh solat. Sebab dalam mazhab yang lain, maksud solat sunat yang tak ada waktu larangan tu ialah solat sunat tawaf. Yang itu sepakat. Manakala mazhab lain kata selain daripada solat sunat tawaf masih lagi dilarang di Mekah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, apa sahaja solat. Jadi kalau ada orang tegur, normal je. Sebab biasalah orang awam, dia hanya tahu satu pandangan mazhab. Macam kita, kalau ada orang lain datang semayang cara lain, kita akan kata, pelik dia ni semayang, pelik macam mana lain pada orang. Sebab apa? Sebab apa kita kata pelik? Sebab kita tahu satu je, so kita akan kata pelik. So sama dengan orang lain. Bila kita buat mazhab amalan negeri kita dekat sana, orang negeri-negeri lain dia tak tahu. Dia tahu satu je, melainkan dia belajar, melainkan dia memang ada pengkhususan mengaji syariah dan sebagainya. Tu maksudnya. Jangan biasa je ada orang tegur. So cakap je lah, I'm Malaysia, mazhab Syafi'i, boleh je kan. So tak ada masalah. Pendapat mengatakan kelebihan 100,000 itu merangkumi seluruh tanah haram Mekah. Berdalilkan peristiwa Isra' Mi'raj, ketika Rasulullah diisrakan, baginda berada di rumah Ummu Hani, bukan di Masjidil Haram. Ulama menjelaskan bahawa Masjidil Haram yang dimasukkan dalam ayat tersebut merujuk kepada barakna haulahu, kepada tanah haram seluruhnya. Dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba dia daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cuma masa ketika Nabi diisrakan tu, Nabi berada di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa? Sepupu Nabi. Ummu Hani ni siapa? Kakak kepada Ali bin Abi Talib. Ummu Hani ni nama dia Fakhitah binti Abi Talib. Nabi
Ketika mana Fakhitah ni masih bujang, Nabi pernah melamar dia, tapi Fakhitah Ummu Hani ni tolak, reject. Kemudian selepas daripada dia berpisah dengan suami dia Hubairah, Ummu Hani ni berpisah dengan Hubairah sebab Hubairah tak masuk Islam. Dia lari pergi Najran. Ummu Hani ni jadi janda, ada anak. Kemudian Nabi pernah melamar dia sekali lagi, tapi Ummu Hani kata, Inni masbiyah, aku ni ada anak ramai, aku takut kalau aku kahwin nanti anak-anak aku mengganggu aku daripada memenuhkan hak kamu wahai Rasul. Jadi Ummu Hani tolak lagi pilihan Nabi buat kali kedua. 2 kali pilihan Nabi ditolak. Ummu Hani dalam peristiwa Isra' ni, masa tu Nabi baru balik daripada Taif, kemudian dia singgah di rumah Ummu Hani. Ketika itu masih ada lagi lah suami dia, Hubairah tu. Dia singgah di rumah, dan ketika itu berlakulah peristiwa Isra' di mana Nabi berjalankan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Ummu Hani. So nak cerita di sini, nak bagi tahu bahawa 100,000 tu bukan masjid semata, tetapi 100,000 itu adalah keseluruhan tanah haram. Keseluruhan tanah haram. Cuma yang lebih, orang panggil, of course lebih berkat dan lebih banyak rahmat di dalam masjid. Dan yang confirm, yang tidak ada pertikaian, masjid. Itulah 100,000. Tetapi majoriti ulama kata seluruh tanah haram itu berkat dan digandakan 100,000. Digandakan 100,000. So kalau pergi dengan muasasah ni, tak gamak nak jalan tiap-tiap waktu, jauh. Ada yang hotel 2 kilo muasasah, ada yang 2 kilo. So kalau kita berjalan setiap waktu, alamat dia memang 2 hari demam, 2 hari demam, 2 hari demam. Jadi mungkin maghrib pergi, zuhur asar solat di musola hotel dan sebagainya, solat jemaah di musola hotel. So insyaAllah tak ada masalah. Tapi kalau yang hotel depan pintu masjid, semayang kat surau hotel, Allah, cekelak angin lah dia panggil, cekelak angin. Waktu tahrim, kecuali tanah haram, ni waktu-waktu yang dilarang, selepas solat subuh, selepas waktu syuruk sehingga naik matahari, ketika gelincir matahari kecuali hari Jumaat, selepas solat asar, masa kekuningan matahari sehingga terbenam matahari. Cuma di tanah haram tak ada larangan. Di tanah haram Mekah sahaja tahu. Di tanah haram Madinah tak masuk. Jangan pula sekali masuk Raudhah lepas asar, dia bantai sembahyang sunat 4 rakaat, 8 rakaat. Oh alhamdulillah, aku tadi sembahyang 8 rakaat kat dalam Raudhah. Kau sembahyang bila kau masuk? Lepas asar. Dah sembahyang benda lepas asar. Apa lepas asar? Di tanah haram Mekah sahaja. Di tanah haram Mekah saja. Tempat mustajab doa dalam Kaabah, Hijr Ismail. Hijr Ismail ni sebahagian daripada Kaabah lah. Multazam iaitu antara Hajar Aswad dan pintu Kaabah. Cuma di multazam ni kan dia kena bergayut dan kita tempelkan pipi kita di Kaabah kan. Cuma baik-baik multazam ni, dia multazam tu satu je. Dia ada banyak lagi multazam lain. Kita tempel bukan kat Kaabah, kat ketiak orang. Macam-macam kita tempel. Sebab dia kecil je, ruang ni kecil je. Multazam tu sikit je. Bukit Safa dan Marwah ketika bukannya kita pergi kat Safa, kita tak ketika saat Muzdalifah, Umrah, Arafah. Cuma jamrah ni, kalau kita tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan doa di jamrah sughra. Lepas lontar, Nabi doa. Kemudian lontar wusta, Nabi doa. Kemudian Nabi pergi lempar di kubra, kemudian terus Nabi bergerak pergi. Maksudnya doa dalam ibadah. Habis boleh doa, tapi dia lagi sebahagian daripada mustajab tu. Sebab itulah kita sebenarnya kalau doa ni, doa yang paling power, doa yang ibadah. Masa kita solat, masa sujud, sebelum bagi salam,
Tu doa-doa yang lebih power daripada doa selepas bagi salam. Sebab apa? Sebab doa yang kita doa tu dalam ibadah. Sejarah Kaabah, Masjidil Haram, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat ibadah untuk malaikat di langit. Dan Kaabah ni exactly Baitul Ma'mur. Di atas malaikat tawaf, di bawah manusia tawaf. Di atas tidak pernah sunyi daripada malaikat yang bertawaf, bawah juga tak pernah sunyi. Tak pernah, langsung tak pernah. Langsung tak pernah. Okey, sejarah Kaabah dan Masjidil Haram ni binaan zaman Ibnu Zubair. Nama Abdullah Ibnu Zubair, lebih kurang pada tahun 60 Hijrah. Dia macam ni, Kaabah ni mula-mula Nabi Ibrahim buat memang penuh sampai Hijr tu, penuh. Kemudian sampai zaman Quraisy, mereka ni tak cukup duit nak buat Kaabah sama macam binaan Ibrahim. Tak cukup duit. Maksud tak cukup duit ni, tak cukup duit bersih. Duit ada tapi duit bersih tak cukup. So mereka pun buat binaan tu tak cukup. Jadinya ada lebihan yang mana lebihan tu tak termasuk daripada binaan. Itulah Hijr Ismail tu. Dia buat tu tanda tu sebagai tanda bahawa itu adalah sebahagian daripada Kaabah. Sebab itulah kalau kita solat dalam Hijr Ismail, seolah-olah kita solat di dalam bukan solat-olah, sama seperti kita solat di dalam Kaabah. Sebab apa? Dia adalah sebahagian daripada Kaabah. Aisyah ketika tanya kepada Nabi, aku nak solat dalam Kaabah. Kemudian Nabi kata, solat kat Hijr. Sama je. So Aisyah pun masuk solat kat Hijr. So apabila Kaabah tu runtuh, kemudian Quraisy bina, tak cukup, buat macam tu saja. Kemudian ketika mana Nabi buka kota Mekah, Aisyah tanya, kenapa kau tak buat semula Kaabah ni jadi macam zaman Nabi Ibrahim? Kemudian Nabi jawab, kalaulah bukan kerana kaum kamu ni baru je masuk Islam, aku akan buat macam binaan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tak nak timbulkan fitnah, maka kekallah. Sampailah zaman Abdullah Ibn Zubair ni, apabila dia terbakar Kaabah terbakar, Abdullah Ibn Zubair buat semula Kaabah, bina semula Kaabah. Ketika mana dia ketika itu di Mekah, dia buat semula Kaabah dan buat ikut binaan Nabi Ibrahim. Sebab dia kata apa? Dia kata kalaulah dia kata Nabi dulu tak buat sebab dia takut fitnah. Sekarang ni tak ada apa salah. So aku buat balik. So dia pun buat balik. Kemudian selepas daripada pertikaian, pemimpin selepas dia itu, khalifah selepas dia itu, maka bina dulu, bina balik ikut binaan Quraisy. Ini gaduhan politik ni. Gaduhan politik. Sampailah Khalifah Al-Mahdi, bapa kepada Harun Al-Rashid. Kemudian dia kata, masa tu dia kata, dia tanya kepada Imam Malik, aku balik Kaabah ni macam Ibrahim. Kemudian Imam Malik kata, kamu jangan jadi Kaabah ni sebagai permainan khalifah. Sekejap nak bina, sekejap kekal macam tu dengan fatwa Imam Malik itu. Maka kekallah Kaabah sehingga hari ini mengikut binaan Quraisy. Mengikut binaan Quraisy. Yang mana binaan asalnya pintunya ada dua tau. Satu pintu masuk, satu pintu keluar. Pintu Kaabah ini berada di tanah. Berada di tanah. Maksudnya, ialah mana ada orang pintu nak kena panjat? Ada orang rumah dia nak masuk rumah dia, dia kena panjat? Ada? Ada. Lah, kalau ada tangga tak ada. Pintu tiba-tiba ke atas. Nak naik tak boleh. Siapa punya cara binaan? Quraisy. Quraisy tutup pintu sebelah sana. Jadikan pintu satu je tinggi daripada tanah. Tujuannya untuk siapa yang dia benarkan masuk, okey, aku bagi masuk. Siapa yang aku tak bagi, aku maksudnya dia nak kawal siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk. Sampailah hari ini pintu itu berada di atas. Okey, ini Kaabah. Satu penjuru kuat, yang kedua ketika Syam, yang keempat yang tu Hajarul
pintu Kaabah, makam Ibrahim, Pancung Mas ni tak ada apa-apa kelebihan. Di tempat nak keluar air je. Kawasan Hijri Ismail, Khatib, Syazarwan ni, kalau tuan-tuan rapat dengan Kaabah, tengok ada dia macam satu min lebih, satu tembok lebih di bawah. Yang itu adalah sebahagian sebahagian daripada Kaabah. Pembinaan Kaabah pertama didirikan di muka bumi. Binaannya daripada batu yang diambil daripada bilang panjang. Telah dibina sebanyak 3 kali. Tadi kita dah bincang. Ukuran pembinaan Nabi Ibrahim 14 meter tinggi, panjang 12 meter, lebar 9 meter. Kaabah dibina semula pada zaman ketika Nabi Muhammad berusia, Nabi SAW berusia 35 tahun. Ini Masjidil Haram sekarang. Hotel kalau di bucu sebelah bucu kanan gambar jauh tu kira yang dekat tau muasasah 1 kilo Negara sejarah Masjidil Haram pada zaman Nabi hingga zaman Qusay bin Kilab adalah sebuah kawasan tanah lapang. Kita tadi tahun 17 Hijrah kawasan Masjidil Haram diperluas oleh kemudian diperluas meliputi Kaabah, Tawaf dan pembesaran berterus ke masa di bawah penguasa tanah haram sekarang sehingga hari ini. Makam Ibrahim tu sendiri pada asalnya dia melekat dengan Kaabah. Dia melekat dengan Kaabah. Kemudian siapa yang bawa ke begitu? Iaitulah Umar radhiyallahu anhu. Sebab dia tengok orang ramai sangat, so dia mengganggu orang nak tawaf, so dia pun jakkan dia ke belakang sedikit. Amalan di Masjidil Haram, tawaf sunat. Kalau kita masuk nak tawaf sunat, kita tak perlu solat tahiyatul masjid. Masuk terus tawaf. Tapi kalau kita masuk, kita bukan nak tawaf, kita nak iktikaf, nak baca Quran. Kita bukan nak tawaf. So masuk solat tahiyatul masjid. Faham tak? Maksudnya kalau kita masuk untuk tawaf, tak perlu tahiyatul masjid. Tawaf dan kemudian solat sunat tawaf. Tu dia punya tertib dia. Tetapi kalau kita masuk nak solat fardu tapi tak masuk waktu lagi, kita bukan nak tawaf, kita memang masuk nak iktikaf, so kita masuk, kita solat sunat tahiyatul masjid. Zikir, baca jauh perbuatan makruh dan tambah rukuk, agak-agak rukuk sikit. Tapi kan sebab Masjidil Haram tu, Mekah tu sebenarnya keseluruhan gamak Allah kan. Wujudan air Zam-Zam dengan sejarah Hajar Ismail. Di sebuah lembah yang gersang, tiada penghuni, Hajar berlari Bukit Safa dan Marwah. Setelah berlautan 7 kali, air terpancut. Hajar membina kepungan Zam-Zam. Disebut dalam tafsir Ibn Kathir, dengan disebut bahawa kalaulah Hajar tu dia tak kepung, kalau Hajar air Zam-Zam menjadi sungai, disebut akan menjadi sungai, tapi dia kepung. Peristiwa keluarnya Zam-Zam untuk kebaikan. Ma'ul syuribalah, minum Zam-Zam ni kena niat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia pernah minum Zam-Zam dan dia berniat, ya Allah, aku nak menjadi lebih hebat daripada Az-Zahabi. Ibnu Hajar ni mati tahun 852, Az-Zahabi mati tahun 750 something.
maksudnya dia lain kurun lah, ataupun 6 lebih, 7 lebih, sorry. Dia kata, ya Allah, aku nak jadi lebih baik daripada Az-Zahabi, dan dia memang menjadi lebih jago daripada Az-Zahabi. Minum Zam-Zam. Bapa kepada Al-Jazari, Al-Jazari tokoh kiraat. Kita dok baca Quran hari ni banyak sebenarnya datang daripada jalur Syatibi dan Al-Jazari. Dia kata, ketika dia minum Zam-Zam masa haji, dia kata, ya Allah, kurniakan aku anak yang soleh dan alim. Maka dia dapat Al-Jazari. Minum Zam-Zam. Adab minum Zam-Zam, minum dalam keadaan ni kalau dah harga, tak ada tiga gebok macam tu lah. Tak ada tiga dah, sekali je kelinjuk, baca doa, berhadap ke arah kiblat, baca basmalah menggunakan tangan kanan. Minum ni bukan air Zam-Zam je tangan kanan. Kemudian bawah tu ada Rasulullah pernah minum air Zam-Zam secara berdiri dan duduk. Ni bukan berdiri tu, bukan sunat tau. Berdiri minum, orang ramai orang kata adab minum Zam-Zam minum berdiri. Bukan. Boleh minum berdiri, bukan sunat. Bukan boleh minum berdiri. Kalau tempat tu tak sesuai duduk, berdiri. Bukan sunat. Minum ni secara umumnya minum berdiri itu mesti minum berdiri mesti pula. Minum kena minum duduk, minum berdiri. Beza ulama dua keadaan. Dia jadi makruh, dia jadi makruh, dia boleh jadi harus. Dia jadi makruh ketika mana tak ada keperluan kita minum berdiri, makruh. Ada keperluan kita minum berdiri, dia jadi harus. Tak pernah sampai jadi sunat berdiri. Sebab apa minum berdiri? Sebab azab. Kadang-kadang kita tengok ada kawan kita tu, bahkan dalam TikTok banyak travel ni buat iklan, buat konten adab minum Zam-Zam. Ambil Zam-Zam tu duduk, betul dia berdiri. Adab-adab dia tulis gitu. Sunat minum berdiri. Tak sunat minum berdiri. Harus minum berdiri kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan. Doa ini Allah ini doa Abbas ni. Allahumma inni Allah as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, kesembuhan dari segala penyakit. Kelebihan Zam-Zam, ya Allah, tidak akan kering sehingga kiamat, boleh menyembuh penyakit, mengenyangkan. Air yang digunakan untuk membasuh hati dan jantung salam. Kelebihan dari segi saintifik, menyempurnakan tujuan dan hasrat minum. Khairu ma'in ala wajhil har, air yang terbaik di atas muka bumi. Dia adalah makanan yang menyegarkan, penawar bagi segala penyakit. Kawasan masyair haji, Arafah, Muzdalifah, Mina. Turutan dia macam tu. Arafah, kita akan pergi Arafah, kita akan pergi Muzdalifah, kita akan pergi Mina. Itulah turutan dia. Hari ke-9 di Arafah, malam 10 di Muzdalifah, hari ke-10 di Mina. Kemudian hari 11, 12, 13 pun di Mina. So Arafah sehari, Muzdalifah satu malam, Mina 2 atau 3 hari. Itu adalah pergerakan haji. Simple je. Itu je, 3 tu je. Wukuf di Arafah buat apa? Duduk pun sah. Duduk je menung. Duduk isap wukuf pun sah. Tu kata saya tadi, Haji Mabrur tu. Duduk kipas. Panas. Haji. Sebab dia mesti duduk di Arafah. Ikut nak buat apa. Tetapi amalan yang terbaik ialah doa. Tapi tu lah, betul saya tak tipu. Biasa je ada orang kan, dia tangan pegang buku, satu tangan pegang kipas. Panas. Kemudian dia ada jalan pejalan kaki. Kalau siapa yang nak dia buat pelik, tak nak naik bas, jalan kaki almost 1 km, 21 km. Daripada Arafah ke Muzdalifah 7, daripada Muzdalifah ke Mina 7, daripada Mina ke Mekah 7, 21 kilo. Masa kita jadi student, kita dipanggil haji jalan kaki penguin. Kita orang ada satu lagi haji, dia panggil haji penguin. Haji penguin ni maksudnya haji jalan kaki lah. Sebab penguin, sebab jalan tu
jalan besar. Perut ni betul jadi dia jalan so tengok ramai orang sebab pakai kain ihram, so seluar tu mana ada peha tu akan bertemu peha bertemu. Itu yang melecet tu, tak ingat bawa Vaseline pula. Jadi haji penguin. Laisa alaikum junah an tabtahu fadlan min rabbikum. Tidak menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengaji. Yang ini ketika mana selepas Quraisy, musyrikin tak boleh lagi masuk ke Mekah, tak boleh lagi ada orang kafir masuk ke Mekah, so mereka ni risau, aduh habis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala antara ketika musim haji ni tak ada salah kamu nak berjual beli, kamu nak bawa kumpul hadiah balik, tak ada masalah, kamu nak berniaga. Dan yang menarik, musim haji orang Malaysia adalah kumpulan beli. Kita memang kumpulan beli. Kita pergi sana, kita memang nak spend duit. Tapi Thailand, dia adalah kumpulan penjual. Kita jumpa jemaah berniaga makanan, berniaga di Mekah, di hotel. Mereka adalah kumpulan penjual. Fa idza afattum min arafatin Allah mash'aril hadakum kuntum qabla al-dhalin. Apabila kamu bertolak turun daripada menuju ke Muzdalifah, maka nama Allah dengan tasbih di tempat Masy'aril Haram, dan ingatlah Allah dengan menyebutnya bagaimana Ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu, sesungguhnya kamu sebelum adalah golongan orang yang salah jalannya. Mina, Muzdalifah, Arafah, inilah tempat pada 9 Zulhijjah. Arafah ada dua makna, mengetahui dan mengetahui ni sebab ada riwayat mengatakan bahawa ketika malaikat Nabi Ibrahim amalan haji, kemudian dia kata arafta, sekarang kamu dah tahu, maka dia kata araftu ila Arafah. Yang kedua dia kata ta'arafa, saling kenal mengenal. Terdapat cerita mengatakan bahawa Nabi Adam jumpa Nabi Hawa, sampailah ada orang kata berdoa di Jabal Rahmah. Yang tak ada, itu tak betul lah, itu tak. Doa di masjid. Kemudian kalau nak jodoh ni kenalah effort lah, kena kawan, kena kenalan, kena meminang. Nabi SAW di Jabal Rahmah dari segi jumlah 13 kilo, jarak jauh dari Mekah melalui jalan asal 21.9 21. Muzdalifah, tempat bermabit pada malam 10 Zulhijjah, terletak di atas Mina dari Arafah 8 kilo. Ini tadi di pernah sebut. Mina terbahagi kepada kawasan Jamarat, Muassim. Kawasan orang Malaysia di Muassim. Jarak dia lebih kurang 3.5 ke 4 kilo nak ke tempat melontar. Nak ke melontar tu 3.5 ke 4 kilo, balik sama. Jadi lebih kurang 7 kilo lebih lah. Pergi balik 7 kilo lebih. Jauh ke dekat? Jauh ke dekat? Jauh ke jauh? 7 kilo jauh. 2 hari ataupun 3 hari jalan 7 kilo. Kalau yang umur 30 lebih 40-an tu, umur 50, 60 tu boleh gagah. Umur 60 ke atas ni boleh harap kat orang lah. Boleh dah mula harap kat orang untuk nak tolak 7 kilo. Habis. Itulah. So Mina ni
Mina ni sebenarnya ujian dahsyat dah. Haji ujian dahsyat dia kat Mina. Nak tahu dahsyat dia, pergi dulu. Tapi nak cerita siapa dia akan terkenal, dia akan seronok, mungkin dia boleh mengalir air mata. Mina tu paling susah, tapi tu paling diingat, paling nak duduk lagi. Dia nak datang susah di Mina. Itulah Mina. Mina ni time dia apa, kalau nak beratur sandal ni corner tau, ada corner daripada sini mungkin sampai sempang traffic light tau, jauh kan. Tolong saya dah tak boleh, ujung. Okey, pergi depan. Depan pun tak depan mana. Ada yang akhirnya buang kat tempat duduk. Susah, Mina susah. Apa yang muasasah lah, muasasah duduk di Mina, duduk di Mu'asim, susah tetapi seronok. Tetapi seronok tu adalah cara kita berfikir sebenarnya. Kita yang macam mana cara kita menghadapi benda tu. Kita nak hadapi sebagai satu benda yang seronok, atau benda yang menyebabkan kita bengang orang, sakit orang, maki orang, kutuk orang. Macam tu. Sejarah Madinah. Aku telah bermimpi bahawa sungguhnya hijrah dari kota Mekah menuju ke suatu yang ada pohon kurma. Padanya mengira tempat iaitu ialah Yaman atau Hajar, akan tetapi ia sebenarnya adalah Yathrib. Nama Madinah asalnya Yathrib. Yathrib ni fala tas'alaik. Yathrib ni rosak. Maksudnya tak elok. Kemudian datang Nabi ke Madinah, daripada Yathrib kepada Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Dan Yathrib ni tak boleh namakan Madinah Yathrib lagi. Madinah ni dulu kenapa mereka menamakan sebagai Yathrib? Antaranya ada satu nama yang ada nama seorang, kerana dia memang banyak penyakit. Yathrib banyak penyakit, sehingga kan ketika Abu Bakar datang, Bilal datang berhijrah, sakit lama, demam sampai nak mati. Kemudian Nabi pindah, Allahumma kulha ila Juhfah. Ya Allah, pindahkan sakit ini, wabak ini ke Juhfah. Juhfah ni satu mana ketika itu Yahudi duduk di situ. Juhfah ni kalau sekarang dia laluan mereka-mereka yang datang Syam berniat ihram daripada Juhfah. Sejarah Madinah, Yathrib. Kemudian ada kabilah yang besar, iaitulah Yahudi, Qainuqa', Nadir, Quraizah. Bani Arab jadi mereka kabilah Aus dan Khazraj. Dia ada dua kabilah besar. Satu Yahudi, satu Arab. Satu Yahudi, satu Arab. Siapa ekonomi? Siapa yang kuasai air? Siapa yang kuasai Yahudi? Semua Yahudi di Madinah. Tetapi mereka ni berperang, di antara Yahudi berperang pertumpahan darah. Yahudi kata apa? Yahudi kata apa? Wahai Arab, akan ada datang orang Nabi yang telah dijanjikan yang membela kami, melawan kamu. Yahudi cakap. Allah rakam dalam Quran, wala ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu bih fala'natullahi 'alal kafirin. Allah kata, ketika mana datang Nabi ni, falamma ja'ahum ma 'arafu, datang satu orang Nabi yang memang dia tahu inilah Nabi yang dijanjikan di dalam kitab-kitab mereka, Taurat, Injil, yang dijanjikan kepada mereka, inilah Nabi yang akan diutuskan, yang akan membela orang-orang beriman. Falamma ja'a, bila Nabi ini datang, yang mana mereka kenal Nabi, kafaru bih, mereka kufur kepada Nabi ini, kepada Nabi SAW. Yahudi ini, Yahudi yang berada di Madinah.
Lalu akhirnya banyaklah permasalahan Yahudi ni, sehingga Yahudi ni membelot dan akhirnya diusir dari Madinah, dan tidak ada lagi Yahudi Madinah. Sebab itulah dengan Yahudi ni dipanggil, ada perjanjian perdamaian semua bohong. Dia tak pernah pati janji. Mereka menguasai ekonomi ni memang daripada dulu lah. Kita tak, bukan zaman Nabi SAW. Yahudi berang dengan orang Islam, masing-masing ada lagi dalam tu. Ada lagi musuh-musuh pembelotan. Ka'ab bin Ashraf dia buat syair-syair yang menyakiti Nabi, sehingga Nabi suruh Muhammad bin Maslamah bunuh, kan, Ka'ab. Tetapi dalam masa yang sama, ekonomi memang memang mereka ni mantap dulu ni dari sudut ekonomi, sehingga Nabi buat satu pasar, Suqun Nabi ataupun Suqul Manakhah, ada kat kanan kiblat sebelah Saqifah Bani Sa'id, ada satu tanah lapang, situ pasar umat Islam untuk nak mengimbangi ekonomi yang dipegang, dikawal oleh Yahudi di Madinah ketika itu. Madinah ni tanah haram. Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah dan berdoa bagi aku mengharamkan Madinah seperti mana Ibrahim mengharamkan Makkah, dan sesungguhnya aku berdoa untuk keberkatan cupak dan haramnya 2 kali ganda melebihi apa yang didoakan oleh Ibrahim penduduk Makkah. Semuanya tanah haram Madinah ni dia boleh dimasuki oleh orang kafir. Dia beza dengan tanah haram Makkah. Allah sebut innamal musyriku fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'ami hadha. Allah kata orang-orang kafir ni boleh mendekati tanah haram, tak boleh mendekati Mekah lagi selepas daripada tahun tersebut, yakni selepas pembukaan kota Mekah tu. Jadi Mekah ni memang tak boleh masuk orang kafir. Madinah boleh orang kafir masuk Madinah, kerana tidak ada larangan. Bahkan memang sejak daripada dulu lagi dia panggil apa, memang ada orang-orang Kristian yang datang berdagang, yang ada urusan-urusan kenegaraan sejak daripada zaman para khalifah lagi di Madinah. Okey, Masjid Quba. Masjid Quba ni masjid pertama. Nabi sampai pada hari Isnin 8 Rabiul Awal, sampai di Quba. Nama perkampungan tu Amr bin Auf, di sebuah rumah sahabat bernama Kalsum bin Hadam. Kalsum ibn Hadam ni Kalsum lelaki tau, tapi Kalsum ni kalau Maria kita dia jadi orang perempuan. Kalsum ni kalau nama orang lelaki, tapi boleh lah, boleh, tak ada masalah. Apa yang ada anak nama Kalsum, tapi nama sekarang ni nama mana ada dah Kalsum, Fatimah, Khadijah lah. Sekarang ni Khalisha, Syasha, kan, nama budak-budak tak apa mana tak tahu kan. Hari pertama itulah Rasulullah bina Masjid Quba, iaitu masjid yang pertama dalam sejarah. Nabi bina sendiri, Nabi yang angkat batu. Nabi kemudian ada sahabat yang tolong. Nabi kata, kamu angkat batu macam mana? So sama-sama angkat. So ketika itu sembahyang masih lagi ke arah Baitul Maqdis. Nabi duduk hingga hari Jumaat. Hari Jumaat sampai hari Isnin, duduk di Quba tu sampai hari Jumaat. Hari Jumaat Nabi keluar solat di tempat, masjid sekarang dinamakan Masjid Jumaat. Nabi solat Jumaat yang pertama di situ, bersempena tu nama masjid. Kemudian Nabi bergerak ke pusat Madinah, menaiki unta, dan sampailah ke tempat mana masjid itu dibina. Masjid itu dibina. Quba ni dia ada lebih kurang 3 kilo daripada Madinah. Quba ni adalah kawasan kurma. Quba ni kawasan kurma. Semua kurma-kurma dia panggil Quba ni kawasannya awali. Kawasan awali. Sebab tu Ajwa tu Ajwa kawasan awali. Quba tu kawasannya kawasan awali. Memang kurma Ajwa Madinah ni ditanam di situ. Grade dia berbeza. Sebahagian orang sebut
semakin dekat dia dengan makam Nabi, semakin berkualiti buah yang keluar, semakin mahal kan dia. Kebun tu kalau dia lagi jauh daripada makam, dia lagi kualiti kurang. Ni dia sebut orang-orang yang duk peladang-peladang kan. Sebagai tu mereka tipu lah, tapi gitulah lebih kurang grade dia, macam mana boleh terasa grade-grade yang berbeza. Kurma ajwa ni, kan orang kata dulu kalau makan banyak botak kepala dok, kurma ajwa ni ada je yang RM20, RM20 ada yang murah, ada je. Yang siapa yang pakai gigi palsu tu, dia hisap je lah, kalau dia gigit patah gigi dia. Maksudnya dia keras sikit lah, tak elok. Tapi kurma ajwa tu boleh kemam je lah, sampai dia cair dalam mulut kan, boleh. Okey, keluasannya 5,035 meter. Masjid yang pertama dibina dalam Islam. La taqum fihi abadan ussisa 'ala taqwa. Jangan kau solat masjid itu selama-lamanya, kerana masjid, jangan kamu solat di masjid itu selama-lamanya, maksudnya Masjid Dirar. Masjid Dirar ni dibina oleh Abu Amir Al-Fasik. Abu Amir ni siapa? Bapa kepada Hanzalah ni siapa? Orang yang syahid dalam Uhud. Hanzalah ni adalah orang yang dipanggil Ghasilul Malaikat, yang dimandikan oleh malaikat. Sebab dia pada hari peperangan, malam tu dia baru kahwin. Dia belum mandi, pergi mati dia dalam peperangan tersebut. Bapa dia Abu Amir munafik. Bapa dia buat masjid nama Masjid Haram, tujuannya nak memecah Islam. Masjid telah Nabi demolish dengan Tabuk, Nabi hancurkan. Tak ada langsunglah kesan dah. Tapak dia pun tidak dimaklumkan di mana. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan diri, dan Allah membersihkan. Ada kisah dia sebenarnya, tapi tak apa, nantilah kita cerita tentang macam mana, kenapa dinamakan kaum di situ sebagai orang yang suka kepada kebersihan. Kelebihan Masjid Quba, siapa yang solat di situ, dia ambil wuduk dekat hotel dia, dia pergi solat, dia dapat pahala umrah. Masjid Nabi, selepas pembinaan Masjid Quba, terus ke kota Madinah. Nabi terus pergi ke kota Madinah. Masjid Madinah tu, Masjid Nabi tu, bukan Nabi yang tetapkan dia location. Tak, bukan Nabi, Allah yang tetapkan. Sebab ketika mana Nabi tunggang unta dia, ramai orang tahan. Sini. Nabi kata, biarkan, khalluha fa innaha ma'murah. Biarkan dia jalan, sesungguhnya dia telah diperintahkan untuk berhenti kat mana. So di mana dia berhenti, di situlah masjid. Sampai di sebuah tanah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim, nama dia Sahal dan Suhail. Kemudian mereka ni nak bagi hadiah kepada Nabi, Nabi kata tak mau, nak bayar. So bayar, so buatlah Kaabah, buatlah masjid di situ. Masjid asal tu boleh tu, Raudah tu masjid asal lah. Itulah dia masjid asal. Kecil je. Lokasi Masjid Qiblatain. Ni Masjid Qiblatain, masjid dipanggil Bani Salamah. Masjid Bani Salamah ni, cerita yang paling syok sekali Masjid Bani Salamah ni sebenarnya, Masjid Bani Salamah, penduduk Bani Salamah ni, mereka datang kepada Nabi, dia berkata, Nabi, kami tak larat lah datang masjid, boleh tak kami nak pindah, kami dah dapat tanah, kami dah ada orang nak jual tanah kosong, kami nak pindah duduk dekat dengan masjid, kami nak datang masjid mudah, hotel dekat. Sekarang Nabi kata kepada mereka, makanakum, kamu duduk kat tempat kamu, tuktabu atharukum, makanakum, kamu duduk kat tempat kamu, tak apa, kamu punya kesan-kesan itu, kamu berjalan, kamu balik, akan ditulis. So dia pun kekal di Masjid Qiblatain tu, nama kampung tu Masjid Salamah.
Kalau pergi Madinah tu, Masjid Qiblatain tu, kalau pergi, itulah dia perkampungan Bani Salam. Masjid tu perkampungan Ahzab. Perkampungan Ahzab dia punya panjang, parit dia tu lebih kurang 2 kilo lebih, 3. Jauh lah, jauh. 2.7 kilo. Okey, 2.7 kilo, jauh. Dia nak dekat ke Bukit Uhud dah. Dia nak hampir ke kaki Bukit Uhud. Daripada tempat ni nama dia Bukit Silak dan Bukit Uhud. Jauh. 2.7 kilo. Panjang lah, panjang. Yang ni Uhud. Bakit ni kena pergi. Kalau pergi Madinah dapat ziarah masuk. Orang perempuan boleh. Perempuan dia tak benarkan. Perempuan ni kalau ikut, dia bukan tak benar apa. Sebab mazhab dalam perbincangan pun orang perempuan dia makruh pergi ke perkuburan tanpa sembah. Maksudnya perempuan pada asalnya makruh pergi ke kuburan sebab lagi-lagi kalau itu boleh mengingat kepada kenangan silam. Dia panggil tajdidul huzun, memperbaharui kesedihan. Orang perempuan kalau dia pergi kubur, dia kena tanya diri dia, aku pergi sebab adakah aku nak recall balik kesedihan-kesedihan? Jawab orang, wala tahinu wala tahzan, la takhaf wala tahzan. Kamu kalau seboleh-boleh nak elak sini daripada rasa sedih. So tak boleh memperbaharui kesedihan. Pergi sebab nak ingat mati, bukan nak sedih. Oh terkenang ayah, mak, isteri, anak, semua terkenang kan, terkenang. Tak boleh. Nak pergi ke kubur, tujuan dia untuk mengingati kematian. Kesimpulan, tanah suci Mekah merupakan tempat bersejarah zaman Nabi Adam. Tanah haram di Mekah mempunyai kelebihan yang tersendiri pada belum beradab ketika berada di sini. Terpilih sebagai dhuyufur rahmah adalah nikmat yang wajib disyukuri di atas segala. Haji meliputi masyarakat Muzdalifah dan Mina. Ziarah Madinah dan tempat berziarah sekitar untuk mencontohi perjuangan baginda SAW. Saya satu dalam Hajj, Allah sebut afalam yasir fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah kata kamu ni berjalanlah. Sebab tu masa dia tak nampak. Kalau Allah sebenarnya masalah sejarah, masalah tempat-tempat mengingatkan kita kepada Tuhan, mengingatkan kita pada akhirat. Masalah buta mata loh. Dia adalah buta di sini. Allah kata la ta'mal absar. Sesungguhnya mereka ini bukannya buta mata. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dia buta kat sini, dia buta. Jadi biasa ya, tak apa ni. Biasa. Pergi Uhud biasa. Dia tidak cuba mengimbau agar dia mendapat pengajaran. Apa yang kita kena buka bukan tetapi mata di sini. Sebab tu Allah sebut pada hari akhirat kita jangan rasa secure tau. Kita tak boleh ada rasa secure, tapi kita kena doa. Hari akhirat orang yang celik belum tentu celik di akhirat. Allah kata wa nahsyuru yaumal qiyamati. Kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Kemudian mereka tanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Kenapa pula kami ni dibangkitkan dalam buta, wahai Allah? Aku dulu boleh tengok. Aku mata aku elok, ya Allah. Kenapa masa sekarang ni dalam ke akhirat aku bangkitkan dalam keadaan buta? Ditanya Allah. Tanya, kenapa dia buta? Kemudian Allah kata, qala rabbi lima hasyartani wa qad kuntu qala kadza al-yawma tunsa. Kemudian qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah kerana kamu apabila datang petunjuk daripada aku, ayat kebenaran daripada aku, kamu tak nak ikut. Fakadzalika al-yawma tunsa. Maka ketika hari ini kamu lupa. Dulu kamu lupa. Macam tu lah dia punya pemain, macam tu lah infir dia.
Kalau kamu lupa Tuhan, Tuhan lupa. Sekadar itu saja. Ada soalan? Sejarah ni mana ada soalan? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, selalu berdoa kan. Sekadar itu saja. Maaf kalau salah bahasa. Mudah-mudahan Allah memberikan yang untuk dapat memberikan haji tahun ini. Ini tahun hijrah. Tahun hijri ni lah. Tahun hijri yang 45. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita, khususnya tuan-tuan dan puan, untuk mengerjakan haji menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari itu maka tuan-tuan kena tunjuk keazaman memperbaiki adab dan mula melakukan latihan-latihan fizikal dan segala perkara yang kita niatkan untuk haji. Jogging jogging juga, jogging ni berjalan pagi petang. Kita berjalan kali ini, kita jadi jalan kita itu, kita berjalan, kita berjogging tu adalah untuk kita ada gain sikit untuk ibadah haji. So kita dapat pahala persediaan ibadah. Pahala sekadar itu saja. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.